Okay, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua murid-murid tahun 3 Sekolah Kebangsaan Nyo Cabang, diucapkan moga-moga berada dalam keadaan sihat dan bersedia untuk meneruskan PDPR pada minggu yang ke-7. Okey, kita akan sambung tajuk sirah, bidang sirah, tajuk Wahyu Teragung. Sebelum ni kita dah pernah belajar tajuk ni, tapi hanya sebahagian sahaja. Jadi pada minggu yang ke-7 ini kita sambung sikit lagi dalam tajuk ni. Kita akan sambung pada hari ni muka surat yang ke-103. Muka surat 103. Okey, baiklah. Semua boleh tengok di sini. Muka surat dia 103, buku teks pendidikan Islam. Sebelum ni kita dah belajar berkenaan dengan pengertian wahyu. Seterusnya kita dah belajar berkenaan dengan fakta berkenaan dengan wahyu pertama. Di manakah letaknya Gua Hira, kita dah belajar sebelum ni, dan juga peristiwa penurunan wahyu pertama. Yang malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad, mengajarkan Nabi membaca ayat 1 hingga 5 surah Al-Alaq. Itulah yang dipanggil sebagai wahyu pertama. Hari ini kita nak sambung sikit lagi yang bawah ni. Yang bawah ni pada muka surat 103, bahagian bawah ni kotak nombor 5. Boleh tengok kat sini kotak nombor 5. Okey, kotak yang kelima ni semua orang boleh tengok di buku masing-masing. Tajuk dia apa sini? Tajuk kecil dia, peristiwa selepas penurunan wahyu. Peristiwa selepas penurunan wahyu. Okey, kita akan tengok apa yang berlaku selepas malaikat Jibril masuk ke dalam Gua Hira dan berjumpa dengan Nabi. Lepas tu malaikat Jibril mengajak Nabi membaca surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5, dan apa yang berlaku selepas itu kita akan teruskan pada hari ini. Peristiwa selepas penurunan wahyu. Okey, kita baca sama-sama. Baginda pulang menemui isterinya Khadijah radhiyallahu anha dalam keadaan ketakutan. Okey, sekali lagi. Baginda pulang menemui isterinya Khadijah radhiyallahu anha dalam keadaan ketakutan. Okey, maksudnya selepas malaikat Jibril datang kepada Nabi dan mengajar Nabi membaca surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5, kemudian baginda Nabi terus pulang ke rumah menemui isterinya. Apakah nama isteri Nabi pada ketika itu? Isteri Nabi bernama Khadijah. Baginda pulang menemui isterinya Khadijah dalam keadaan ketakutan. Nabi terus turun daripada Gua Hira dan pulang ke rumah menemui isterinya bernama Khadijah dalam keadaan ketakutan. Nabi ni ketakutan, balik dalam keadaan ketakutan dan menemui isteri dia di rumah bernama Khadijah. Seterusnya kita baca. Khadijah menyelimutkan dan menenangkan baginda. Sekali lagi. Khadijah menyelimutkan dan menenangkan baginda. Bila
Khadijah ni, isteri Nabi nama dia Khadijah, dia tengok saja Nabi balik dalam keadaan ketakutan, dia pun terus menyelimutkan dan menenangkan Nabi. Okey, seterusnya, kemudian Khadijah radhiyallahu anha membawa baginda bertemu sepupunya Waraqah bin Naufal. Sekali lagi. Kemudian Khadijah radhiyallahu anha membawa baginda bertemu sepupunya bernama Waraqah bin Naufal. Kemudian lepas Khadijah selimutkan Nabi, lepas dia dah menenangkan Nabi, dia pun Khadijah ni pun bawalah Nabi pergi berjumpa dengan sepupu Khadijah. Nama apa sepupu Khadijah? Namanya ialah Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ni ialah seorang pendeta Nasrani. Seorang pendeta Nasrani. Di sini. Nama apa? Waraqah bin Naufal, yang merupakan seorang pendeta Nasrani. Pendeta ni apa? Pendeta ni maksudnya orang yang sini pendeta, orang yang banyak ilmu, orang yang banyak pengetahuan. Macam kata kita lah Islam ni, kita ada alim ulama. Macam dalam agama Nasrani ni, dia dipanggil pendeta Nasrani. Kita sambung menurut Waraqah, baginda telah dilantik menjadi rasul sebagaimana yang disebut dalam kitab terdahulu. Okey. Bila Khadijah bawa saja Nabi Muhammad pergi berjumpa dengan Waraqah, dan Nabi Muhammad pun menceritakan peristiwa berjumpa dengan malaikat dan sebagainya. Menurut Waraqah ni, menurut ilmu dia lah, pengetahuan dia, Waraqah ni orang yang banyak ilmu, orang yang banyak pengetahuan. Dia kata Nabi ni telah dilantik menjadi rasul. Telah dilantik menjadi rasul sebagaimana yang disebut dalam kitab terdahulu. Waraqah ni orang yang pandai, orang yang bijak pandai. Dia banyak baca kitab, jadi ada rupanya cerita berkenaan bahawa satu masa nanti ada seorang rasul akan dilantik. Jadi bila saja dia dengar cerita Nabi Muhammad ni didatangi oleh malaikat, jadi Waraqah ni pun mengatakan bahawa melalui peristiwa tersebut Nabi telah dilantik menjadi rasul. Okey, itulah sahaja berkenaan dengan peristiwa selepas penurunan wahyu. Okey, kita bergerak ke muka surat yang ke-104. Muka surat 104 berkenaan dengan kepentingan wahyu. Kepentingan wahyu di kotak warna kuning, dan di bawah dia ada kotak color hijau, color kelabu dan hijau, ada kuning-kuning sikit tu. Sini berkenaan dengan kepentingan wahyu. Okey, kepentingan wahyu. Yang pertama, apa dia wahyu ni? Kenapa dia penting? Jadi, yang pertama, sebagai, kita baca sama-sama, medium untuk mengetahui perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Medium untuk mengetahui perintah dan
larangan Allah Subhanahu wa taala. Okey, wahyu ni sangat penting kerana melalui wahyu kita dapat mengetahui perintah dan larangan Allah. Apa yang Allah suruh, apa yang Allah larang. Macam mana kita nak tahu? Kita tahu melalui wahyu. Wahyu tu apa? Wahyu tu ialah ayat Al-Quran. Okey, yang kedua, kepentingan yang kedua, mematahkan, sini ya, nombor 2, mematahkan hujah orang kafir. Sekali lagi, mematahkan hujah orang kafir. Okey, menggunakan wahyu, melalui wahyu juga kita dapat mematahkan hujah orang kafir. Okey, macam mana tu? Contoh yang sebelum ni kita belajar berkenaan dengan adab tidur. Kita belajar berkenaan dengan adab tidur. Contoh, ada orang kafir, orang bukan Islam, mai kata kat kita, kata, oh tak apalah, tidur lambat pun tak apa, tak ada masalah. Jadi dalam Islam kita disuruh tidur awal. Sebab apa? Sebab kita nak bangun subuh keesokannya. Dia tak apalah, dia bukan Islam, dia tak payah solat subuh. Jadi kita sebagai Islam, kita kena solat subuh. Jadi macam menggunakan wahyu lah kita akan mematahkan hujah dia. Kita akan kata-kata dalam Islam ni, ada hadis apa semua, Nabi ajak kita tidur awal, dan ada cara-cara untuk kita tidur berwuduk dan sebagainya. Itulah yang dikatakan sebagai wahyu dapat mematahkan hujah orang kafir. Okey, yang ketiga, memberi penyelesaian kepada permasalahan manusia sepanjang zaman. Sekali lagi, memberi penyelesaian kepada permasalahan manusia sepanjang zaman. Okey, melalui wahyu juga akan dapat menyelesaikan masalah-masalah manusia sepanjang zaman. Okey, apa-apa kita sebagai orang Islam, kita kena rujuk balik. Kalau kita ada masalah, kita kena rujuk balik apa yang dikatakan dalam wahyu. Kita kena ikut penyelesaian yang telah digariskan oleh Islam. Kita tak boleh ikut cara-cara orang bukan Islam. Okey. Nombor 4, kepentingan wahyu yang seterusnya adalah dia menjelaskan tentang perkara sam'iyat. Menjelaskan tentang perkara sam'iyat. Sam'iyat. Okey, wahyu juga dia menjelaskan tentang perkara-perkara sam'iyat. Apa yang dimaksudkan dengan sam'iyat ni? Sam'iyat ni ialah sesuatu yang tidak dapat digambarkan dengan akal dan panca indera manusia, hanya dapat diketahui melalui Al-Quran dan hadis. Sam'iyat ni ialah perkara yang kita tak dapat tengok, yang kita tak nampak dengan mata kasar. Contoh, syurga, neraka, lagi apa? Pahala, dosa, syaitan, iblis. Itu perkara-perkara yang kita tidak nampak dengan mata, tapi kita mengetahuinya melalui wahyu. Melalui Al-Quran kita tahu ada syurga, ada neraka, penceritaan macam mana keadaan dalam syurga tu, kenikmatan apa yang ada dalam syurga, macam mana teruknya neraka ni, macam mana kita tahu melalui Al-Quran. Itulah yang dikatakan wahyu dapat menjelaskan tentang perkara sam'iyat. Seterusnya, nombor 5, kepentingan yang kelima, mengandungi i'tibar tentang peristiwa terdahulu.
Sekali lagi, mengandungi iktibar tentang peristiwa terdahulu. Dalam Quran juga, melalui wahyu juga, melalui ayat Quran juga kita dapat mengetahui iktibar-iktibar. Apakah itu iktibar? Iktibar ialah pengajaran tentang peristiwa terdahulu. Melalui ayat Al-Quran, melalui wahyu, kita dapat tahu cerita berkenaan dengan Fir'aun dan sebagainya. Itulah yang dikatakan kita dapat ambil pengajaran, kita dapat ambil iktibar tentang peristiwa terdahulu. Daripada cerita Fir'aun tu kita dapatlah ambil pengajaran. Kita tidak boleh sombong dan sebagainya. Itulah yang dikatakan iktibar tentang peristiwa terdahulu. Okey, baiklah, seterusnya kita tengok pula penerangan sikit tentang lembaran kerja. Okey, ini ialah lembaran kerja kita pada minggu ini. Jadi kita tengok kat sini arahan dia. Jelaskan kepentingan wahyu kepada umat Islam. Jelaskan kepentingan wahyu kepada umat Islam. Jadi kamu boleh tengok balik di buku teks tadi, ada yang 5 kepentingan wahyu tu. Boleh salin balik nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5. Yang tadi tu yang baru saja kita sama-sama belajar tadi ni. Kepentingan wahyu ada 5 kesemuanya, dan kamu boleh salin yang ini ke dalam buku tulis ataupun boleh print lembaran kerja ni dan tulis di atas kertas yang telah diprint. Kalau tak ada printer, boleh guna buku tulis. Sekian saja untuk minggu yang ke-7. Kita jumpa lagi, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.